Okay. Assalamualaikum dan selamat sejahtera bersama saya Cikgu Afzain dalam modul 4 tingkatan 5 iaitu tajuk perkongsian. Okey, jika sebelum ini kita telah belajar antara entiti perniagaan yang telah kita pelajari iaitu akaun milikan tunggal. Okey, sekarang perkongsian. Okey, kita lihat dahulu apakah definisi perkongsian. Definisi perkongsian ialah satu organisasi yang dibentuk secara gabungan oleh sekurang-kurangnya 2 hingga 20 orang perkongsi. Ini yang penting, 2 hingga 20 orang. Okey, tetapi di sini cikgu ingin tekankan bahawa jika perkongsian itu adalah perkongsian profesional, iaitu seperti accountant, doktor, di kalangan peguam, itu adalah kumpulan-kumpulan profesional, maka jumlah perkongsi ini adalah berbeza. Okey, kita akan lihat nanti. Okey, seterusnya kandungan Seksyen 26 Akta Perkongsian 1961. Okey, yang ini cikgu akan tekankan iaitu kerana apabila dalam akaun perkongsian nanti akan ada ikatan perjanjian perkongsian di mana pelajar akan terikat untuk menjawab soalan peperiksaan tersebut dengan mengikut akta-akta ataupun ikatan perjanjian yang telah ditetapkan dalam soalan. Jika tiada ikatan perjanjian dalam soalan, pelajar kena rujuk semua akta-akta perkongsian ini. Okey, baiklah, yang pertama, kita lihat pertama iaitu untung atau rugi dibahagi secara sama rata antara perkongsi. Okey, untung atau rugi. Maksudnya untung ke rugi ke? Okey, setiap rakan kongsi akan mendapat sama rata. Jika tiada perjanjian perkongsian. Maksudnya, jika ada ikatan perjanjian perkongsian dalam soalan pembahagian untung rugi, maka kena ikut dalam kehendak soalan. Tapi jika tiada, sila rujuk Seksyen 26 Akta Perkongsian 1961 iaitu untung atau rugi dibahagi sama rata. Yang kedua itu faedah 8% setahun dibayar atas pinjaman perkongsi. Okey, maksudnya apa? Okey, maksudnya ialah perkongsi atau rakan-rakan kongsi memberi pinjaman kepada syarikat perkongsian. Maka perkongsi akan mendapat 8% faedah atas jumlah yang dipinjamkan kepada syarikat perkongsian. Berarti syarikat perkongsian membayar faedah kepada rakan-rakan kongsi yang memberi pinjaman sebanyak 8%. Okey. Jika dalam ikatan perjanjian tiada dinyatakan, maka pelajar perlu rujuk 8% ini. Okey. Seterusnya ialah faedah tidak dibayar atas modal perkongsi. Okey, maksudnya pula ialah rakan-rakan kongsi telah memberi modal kepada syarikat perkongsian untuk melaksanakan perniagaan berbentuk perkongsian. Maka apabila rakan-rakan kongsi memberi modal, maka mereka akan mengikut kepada ikatan perjanjian. Berapakah faedah yang dikenakan? Jika faedah tidak diberitahu berapakah nilai yang akan diberi, maka rujuk akta perkongsian bahawa faedah tidak dibayar. Okey, seterusnya ialah perkongsi yang menguruskan perkongsian tidak dibayar gaji. Maksudnya ada di kalangan rakan-rakan kongsi yang bekerja di syarikat perkongsian tersebut. Maka sepatutnya kalau kita bekerja, kita dapatlah bayaran gaji. Okey? Dan ada dalam soalan peperiksaan yang meletakkan antara ikatan perjanjiannya adalah rakan kongsi tersebut dibayar gaji. Maka sekiranya tidak dinyatakan jumlah gaji yang dibayar, maka kita rujuk Akta Perkongsian 1961 bahawa tidak dibayar gaji. Okey, seterusnya ialah setiap perkongsi berhak menguruskan perniagaan. Ya, semua perkongsi wajib ataupun dia berhak, ada hak untuk menguruskan perniagaan. Kalau tak nak urus, dia akan ahli kongsi lelap sahaja, bagi modal dan duduk diam sahaja, orang lain menguruskan. Terpulang kepada ikatan perjanjian. Seterusnya ialah
Buku akaun berkongsi disimpan di premis perniagaan. Ini yang penting. Kerana apa? Kerana semua rakan-rakan kongsi akan merujuk, merekod buku akaun perkongsian. Jadi ada berapa semua sekali? Ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Ada 6. 6 perkara-perkara penting perikatan perjanjian yang perlu ada di bawah Akta Perkongsian 1961 sekiranya ikatan tersebut tidak dinyatakan dalam soalan, maka terus rujuk pada Akta Perkongsian 1961. Baiklah. Seterusnya kita lihat perbandingan antara perkongsian dengan milikan tunggal. Kerana sebelum ni antara entiti perniagaan yang telah kita pernah pelajari adalah milikan tunggal. Aspek pertama yang kita ingin bincangkan adalah bilangan pemilik. Bilangan pemilik untuk syarikat perkongsian adalah 2 hingga 20 orang. Tetapi kalau milikan tunggal dimiliki oleh seorang pemilik sahaja. Yang kedua adalah modal disumbangkan oleh pekongsi. Maksudnya, rakan-rakan kongsi menyumbang modal untuk membuka syarikat perkongsian. Tapi kalau milikan tunggal pula ialah modal disumbangkan oleh pemilik sendiri. Yang ketiga adalah untung rugi. Untung rugi dalam syarikat perkongsian adalah diagihkan antara pekongsi mengikut perjanjian. Ini saya tadi mengikut ikatan perjanjian. Jika tiada dalam ikatan perjanjian, maka kita kena rujuk. Rujuk semula iaitu Akta Perkongsian. Apa dia? Dibahagi sama rata. Seterusnya, milikan tunggal, untung atau rugi dinikmati oleh pemilik sendiri. Tak bagi dengan sesiapa pun. Sendiri dia ambil untung. Kalau rugi pun tanggung sendiri rugi. Yang keempat pula ialah hayat perniagaan. Itu jangka hayat perniagaan. Di mana kalau perkongsian boleh dibubarkan sekiranya perkongsi meninggal dunia atau muflis atau atas persetujuan bersama. Perkataan persetujuan bersama ni banyak ya. Kadang-kadang tu rakan-rakan kongsi bersetuju untuk bubarkan perniagaan mereka. Mungkin kerana dah capai matlamat. Ataupun objektif perniagaan. Dah tahu dah apa dia nak capai pun setuju bubar. Ataupun memang tiada persefahaman. Tak nak lagi dah. So tutup, bubar. Bubar perkongsian. Dan banyak lagi lah faktor-faktor lain yang atas persetujuan bersama untuk bubarkan perniagaan mereka. Tapi yang paling penting adalah salah seorang rakan kongsi meninggal dunia, muflis, boleh dibubarkan. Tapi milikan tunggal pula, ianya mengambil kira konsep ataupun prinsip hayat berterusan. Di mana jika pemilik meninggal dunia atau tidak mahu meneruskan perniagaan. Maksudnya kita anggap sampai bila-bila lah perniagaan ini akan wujud. Seterusnya aspek yang kelima. Aspek yang kelima adalah penyediaan penyata kewangan. Iaitu dalam penyediaan penyata kewangan, seperti biasa kita akan sediakan akaun perdagangan dan akaun untung rugi. Biasa pelajar sebut APUR. Betul? Milikan tunggal pun kita akan sediakan akaun perdagangan dan untung rugi APUR. Itu sama. Tetapi satu akaun yang akan kita pelajari dalam akaun perkongsian iaitu akaun pengasingan untung rugi. Kenapa? Sebab selepas kita mendapat untung bersih dalam akaun perdagangan untung rugi, kita tahu kan kita akan dapat hasil. Kita akan dapat sini untung bersih atau rugi bersih. Kita akan agihkan kepada rakan-rakan kongsi. So itu kena ada akaun pengasingan untung rugi. Itu bezanya dengan milikan tunggal dalam penyediaan penyata kewangan. Seterusnya adalah komponen ekuiti pemilik.
Okey, untuk komponen ekuiti pemilik pula ialah jika dalam perkongsian kita akan sediakan akaun modal perkongsi dan akaun semasa. Okey, cuba lihat akaun milikan tunggal. Kita akan sediakan modal untuk bersih dan ambilan. Seperti biasa kan kita pernah buat, kalau kita buat ekuiti pemilik dalam PKK, okey, ekuiti pemilik, okey, kita akan mulakan dengan modal awal. Modal awal tambah untung bersih. Kalau kita rugi, kita akan tolak rugi bersih. Lepas tu, tolak ambilan. Betul? Dan kita akan dapat modal akhir. Okay, ini yang biasa kita buat dalam akaun PKK bagi milikan tunggal. Okay, tetapi dalam perkongsian agak berbeza sedikit. Sama juga kita akan buat akaun PKK. Tapi maklumat dalam ekuiti pemilik adalah kita ada akaun modal berkongsi dan juga akaun semasa berkongsi. Okey. Ini bezanya dengan akaun milikan tunggal. Jadi seperti saya katakan tadi, antara maklumat tambahan yang saya nak kongsikan di sini ialah untuk perkongsian yang melibatkan perkhidmatan profesional, bilangan ahli maksimum adalah seramai 50 orang. Okey. Jadi itulah ada 6 aspek itu yang boleh kita bandingkan antara perkongsian dengan akaun milikan tunggal. Okey, baiklah. Seterusnya, okey, dalam penyediaan penyata kewangan perkongsian, seperti biasa ya, akaun untung perdagangan dan untung rugi ataupun biasa kepada sebuah apur. Okey, memang kita nak tentukan jumlah untung dan jumlah rugi. Okey, akaun perdagangan. Okey, untung atau rugi. Okay, kasar. Okey, bukan ini salah ni akaun perdagangan ya. Okey, untuk akaun untung rugi pula adalah kita nak tentukan untung atau rugi bersih. Okay, ini yang kita biasa belajar ni, apur. Okey, dua-dua ni. Okey, dalam akaun pengasingan kita akan menentukan bahagian untung atau rugi rakan-rakan kongsi. Jadi, semasa kita menyediakan akaun pengasingan untuk rugi ini nanti, kita akan ambil kira iaitu faedah atas ambilan, faedah atas modal, gaji atau allowance atau bonus berkongsi dan juga kongsi untung atau rugi. Okey. Yang ini yang kita akan ambil kira dalam penyediaan akaun pengasingan untuk rugi. Okey, kalau kita lihat betul-betul ya, faedah atas ambilan. Okey. Faedah atas ambilan. Okey. Biasanya, okey, kita bayangkan dalam sebuah syarikat perkongsian. Okey, saya buat gambar rumah ya, syarikat. Okey, yang ini adalah rakan-rakan kongsi. Okey, saya suka buat gambar rakan-rakan kongsi ni ramai, 3 orang lah biasanya ya. Okey, bila rakan-rakan kongsi ini membuat ambilan. Okey, semua orang tahu bahawa ambilan ini adalah kontra kepada modal, iaitu dia akan mengurangkan modal. Okey, maka bila rakan-rakan kongsi ni membuat ambilan dengan syarikat perkongsian, okey, maka akan menyebabkan modal dalam syarikat akan berkurang. Sebab itulah syarikat akan kenakan faedah. Okey, syarikat akan kenakan faedah kepada rakan-rakan kongsi. Okey. Seterusnya, faedah atau modal pula ialah yang bagi modal adalah rakan kongsi. Rakan kongsi yang akan bagi modal kepada syarikat. Bila rakan kongsi bagi modal kepada syarikat, maka syarikat perlu bayar faedah atas modal yang dikelaburkan ataupun yang dikeluarkan oleh rakan-rakan kongsi. Okey, masa yang sama juga, jika rakan-rakan kongsi ini bekerja dengan syarikat perkongsian dan
menerima bayaran gaji, maka ahli-ahli kongsi ini akan membuat tuntutan gaji, allowance dan juga bonus daripada syarikat perkongsian. Okey, begitu juga kongsi untung atau kongsi rugi. Kalaulah syarikat untung, dah tentulah ahli-ahli kongsi akan tuntut untung yang mereka dah dapat. Tetapi sekiranya syarikat rugi, syarikat perkongsian rugi, maka kerugian ni akan ditanggung bersama dengan rakan-rakan kongsi. Sebab itulah syarikat akan tuntut kerugian tersebut daripada rakan-rakan kongsi. Itu yang konsep pelajar kena faham. Okey, di mana yang mana syarikat tuntut dengan rakan kongsi dan yang mana rakan kongsi tuntut dengan syarikat. Okey. Itu pelajar kena faham untuk menyediakan akaun pengasingan untuk rugi. Okey, seterusnya kita lihat format pengasingan, akaun pengasingan untung rugi. Mula kita tengok format T dulu. Jadi dua format, satu T, satu bentuk nyata. Okey. Untuk format bentuk T, cikgu nak akan pelajar beri tumpuan kepada untung bersih dahulu. Okey. Biasanya untung bersih dapat dari mana? Okey, seperti biasanya kita tahu, akaun perdagangan, betul tak? Pertama, dalam akaun perdagangan kita akan dapat hari sekali untung kasar. Untung kasar tambah dengan hasil, tolak dengan belanja, akan dapat untung bersih. Okay, betul? So, untung bersih ni lah yang kita akan bawa kepada akaun pengasingan untung rugi. Okey, lepas tu kita akan letakkan, bila T mesti ada debit and credit. Kanan dan kiri. Maka di bahagian kanan ini adalah untung. Bila untung, dia adalah hasil. Betul? Maka secara automatik sebenarnya di bahagian kiri ini atau kredit ini adalah hasil kepada syarikat perkongsian. Antaranya yang saya sebut tadi lah faedah atas ambilan. Saya buat semula rumah. Ini adalah syarikat perkongsian. Ini adalah rakan-rakan kongsi. Bila rakan-rakan kongsi membuat ambilan, maka syarikat perkongsian akan tuntut dengan rakan-rakan kongsi faedah atas ambilan sebagai hasil kepada syarikat perkongsian. Ini syarikat. Sebab itu faedah atas ambilan berada di bahagian kredit akaun pengasingan untung rugi jika kita buat bentuk format T. Kita tambahkan untung bersih. Seterusnya di bahagian debit ni pula adalah faedah atas modal. Kenapa? Sebab rakan-rakan kongsi yang memberi modal kepada syarikat perkongsian, betul? Bagi modal kepada syarikat perkongsian, maka apa yang syarikat perlu bagi pada rakan-rakan kongsi adalah faedah atas modal. Okey. Seterusnya, gaji, bonus, allowance. Begitu juga tadi seperti saya kata, bila rakan-rakan kongsi bekerja dengan syarikat perkongsian, maka jika mereka dibayar gaji, mereka akan tuntut bayaran gaji. Pun sama, syarikat kena bayar gaji kepada rakan-rakan kongsi. Okey. Jika dilihat di sini, dua ni faedah atas modal, gaji. Kedua-dua ini menunjukkan bahawa apa? Ini adalah jumlah yang perlu dikeluarkan ataupun dibelanjakan oleh syarikat perkongsian kepada rakan-rakan kongsi. Ini adalah belanja. Yang ini adalah hasil. Bahagian kredit ini hasil, bahagian debit ini adalah belanja. Seterusnya dalam kita akan membuat nilai imbangan. Nilai imbangan antara kedua-dua bahagian debit dan kredit, yang manakah angka lagi besar, dan angka tersebut akan
angka tersebut akan kita bandingkan yang mana lagi besar, debit atau kredit. Dan untuk mengimbangkan antara debit dan kredit akan wujudlah akaun semasa berkongsi A, berkongsi B, dan kalau 3 orang C, kalau 4 orang D, kalau 5 orang begitu seterusnya. Janji angka tersebut mengimbangkan antara jumlah bahagian debit dan kredit. Jadi sinilah yang akan kita gunakan kaedah iaitu pembahagian untung bersih antara rakan-rakan kongsi. Mengikut ikatan perjanjian ataupun rujuk akta perkongsian. Okey. Jadi apa nak ditulis dalam di bahagian ini adalah akaun semasa perkongsi A, akaun semasa perkongsi B. Yang inilah yang kita akan jadikan dia sebagai angka untuk mengimbangkan antara jumlah debit dan juga jumlah kredit. Okay, sebelum saya teruskan dengan format bentuk penyata, kita lihat macam manakah kira faedah atas ambilan. Untuk mengira faedah atas ambilan, jumlah ambilan kita darab dengan faedah kadar faedah. Kadar faedah ni peratus lah ya. Kadar faedah atas ambilan dan darab dengan tempoh masa yang dia buat ambilan tersebut sehingga ke tarikh akhir perakaunan. Maksudnya dalam tempoh perakaunan 12 bulan ataupun setahun. Jika diambil pada bulan 3, kita kira lah berapa bulan. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey. Betul tak? Jadi berapa bulan? Kalau bulan 3. So, ada 10 per 12 bulan. Itu yang dikatakan tempoh perakaunan. Kena kira lah. Kalau dia ambil bulan 3. Kalau dia ambil bulan 6, kira. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 6 bulan. Okey. Maksudnya dia ambil tu pada awal bulan lah. Maksudnya. Okey. Okey. So, seterusnya. Macam mana nak kira pula faedah atas modal? Okay, sama juga modal yang dia laburkan ataupun yang diberi kepada syarikat perkongsian, darabkan kadar faedah berapa peratusan yang ditetapkan dalam ikatan perjanjian dan tempoh masa faedah itu modal itu dikeluarkan. Okey. Ini adalah format bentuk D. Kita lihat format bentuk penyata. Okey, ini format bentuk penyata. Okey, sama juga ya. Kita akan mulakan dengan untung bersih. Okey, di mana untung bersih tambah faedah atas ambilan. Lagi jelas kan kita nampak? Okey, sebab apa? Sebab faedah atas ambilan adalah hasil. Sama dengan untung bersih, hasil. Okey, tolak dengan faedah atas modal. Okey, sebab apa? Sebab rakan-rakan kongsi yang bagi modal. Okey, gaji atau bonus atau allow. Jadi kita kena tambahkan dulu faedah dengan gaji atau bonus atau allow ni dan dapat angka letak di bawah. Okey, kenapa saya buat kurungan? Okey, untuk lebih mudah pelajar faham bahawa jumlah ini ditolakkan daripada jumlah hasil untuk bersih dan juga faedah atas ambilan. Jadi kita tolakkan, kita dapat satu angka. Dan angka inilah yang akan kita buat penimbangan ataupun angka yang boleh kita buat agihkan antara rakan-rakan kongsi mengikut jumlah ikatan perjanjian perkongsian. Jika jawapan di sini 1000, jawapan di sini juga mestilah 1000 dan kita akan dapat kosong. Jika jawapan di sini adalah 10,000, di bawah juga adalah 10,000. Okay, maksudnya kalau di sini 10,000 ya, dan kita kata kalau kita bagi contoh lah, dia punya perjanjian perkongsiannya adalah sama rata, maka kalau 10,000 berapa? Okey, 1/2 darab dengan 10,000. Seorang dapatlah 5,000. Betul tak? 5,000. Jadi dua-dua pun kita kena kira. 1/2 darab dengan 10,000. Okey. Okey. Jadi barulah dia akan dapat jawapan sini kosong. Okey. Itu cara penyediaan format bentuk penyata untuk pengasingan untung rugi. Okey.
Baiklah, untuk menyediakan akaun perkongsian ini juga, kita akan menyediakan komponen equity pemilik, yang mana dalam equity pemilik tadi telah saya sebutkan bahawa ada akaun modal, ada akaun semasa. Apakah dia akaun modal? Akaun modal merupakan akaun yang menunjukkan jumlah modal yang disumbangkan oleh perkongsi. Maka disediakan secara berasingan bagi setiap perkongsi. Di mana kita akan merekodkan modal awal dan juga modal tambahan. Untuk akaun semasa pula menunjukkan tuntutan perkongsian terhadap perkongsi. Tuntutan perkongsian terhadap perkongsi dan tuntutan perkongsi terhadap perkongsian. Seperti saya cakap tadi lah. Ini syarikat perkongsian, ini rakan-rakan kongsi. Maksudnya tuntutan perkongsian terhadap syarikat perkongsian. Yang kedua, tuntutan syarikat perkongsian dengan rakan-rakan kongsi. Itu maksud dia. Jadi butiran yang terdapat dalam akaun pengasingan untuk rugi perlu dipindahkan ke dalam akaun semasa perkongsi. Sebab itulah masa kita sediakan akaun pengasingan untuk rugi tadi, kita tutupkan dia atau kita jadikan balancing figure dia adalah iaitu akaun semasa. Jadi pelajar kena tahu ya, di mana akaun modal ini dia ada dua. Kaedah dia iaitu pertama kaedah modal berubah. Yang kedua kaedah modal tetap. Kaedah modal berubah ni di mana akaun semasa tidak perlu disediakan untuk perkongsi. Semua item berkaitan dengan perkongsi akan direkodkan ke dalam akaun semasa. Maksudnya apa dia? Maksudnya ialah dalam kaedah modal berubah ni ialah akaun semasa tidak perlu disediakan untuk berkongsi. Semua item berkaitan dengan berkongsi akan direkod dalam akaun semasa. Maksudnya kita akan sediakan satu akaun sahaja, iaitu akaun semasa. Untuk akaun kaedah modal tetap, kita akan sediakan akaun modal dan akaun semasa. Kita akan sediakan dua. Kalau yang akaun kaedah modal berubah ni, kita hanya sediakan satu sahaja, iaitu kita gabungkan akaun modal dan akaun semasa. Di mana dalam akaun kaedah penyediaan akaun modal ni, kita akan sediakan satu akaun saja, iaitu akaun modal berkongsi. Di mana dalam akaun modal berkongsi ni kita akan gabungkan semualah akaun modal dan juga akaun semasa, sebab tak perlu lagi sediakan akaun semasa. Tapi dalam kaedah modal tetap kita akan sediakan satu-satu, iaitu akaun modal dan juga akaun semasa. Kita lihat macam mana nak sediakan akaun modal. Cuba kita lihat, ini kaedah modal tetap. Kaedah modal tetap, kita akan sediakan akaun modal seperti biasalah. Saya rasa pelajar pun dah pernah belajar cara nak sediakan akaun modal sebelum ni, iaitu kita tahu dah, kalau kita buat konsep ablih tu semua orang tahu debit, kredit, equity pemilik mesti ada di bahagian kredit. Sebab itulah kalau kita buat tambahan modal, kita akan debitkan, kalau masukkan duit dalam bank, debitkan bank, kredit modal. Betul tak? Sebab itulah kalau kita buka akaun modal, sebab itu kita masukkan bank di sini. Betul tak? Baik kita tahu debit bank, kredit modal. Begitu juga kalau kita bawa masuk alatan pejabat contohnya, iaitu perabot contohnya, alatan pejabat ataupun perabot. Kita akan debitkan perabot, kita akan kreditkan modal. Sebab itulah kita masukkan dalam akaun modal perkongsi ni, di bahagian kredit ni adalah aset. Aset itu perabot. Dan kita tambahkan kedua-duanya, kita akan dapat baki hantar bawah dan kita tutup di baki bawah-bawah pada bulan berikutnya. So ini adalah kaedah modal tetap. Untuk yang kedua adalah kaedah modal berubah. Kaedah modal berubah ni dia tahu tadi,
Okey, maksudnya kita tidak perlu lagi sediakan akaun semasa. Okey, di sinilah cikgu nak kamu lebih boleh fokus pada perkataan-perkataan selain pada bank asset. Bank asset cikgu sentuh tadi, betul? Okey, so ada maklumat lain yang perlu dimasukkan, iaitu okey, kalau kita ingat tadi, cikgu dah ajar tadi adalah kita buat akaun pengasingan. Yang ini adalah akaun modal. Okey, jangan confuse akaun pengasingan dengan akaun modal. Okey, cuba lihat dekat sini ada perkataan faedah atas modal. Tadi pun kita dah lihat ada perkataan faedah atas modal, betul? Ada gaji dan allowance dan juga bonus. Tadi pun dekat akaun pengasingan pun ada akaun gaji, allowance dan bonus. Okey, lepas tu kita akan masukkan kat sini pengasingan untung rugi. Okey, kita akan masukkan pengasingan untung rugi. Yang tadi itulah yang kita dapat dekat akaun pengasingan untung rugi. Berapa untung, berapa rugi yang kita dapat di akaun pengasingan untung rugi, kita masukkan dalam akaun modal berkongsi. Okey, lepas tu ada faedah atas pinjaman. Okey, seterusnya, tapi tadi masa kita buat pengasingan akaun untung rugi, kita tak jumpa perkataan faedah atas pinjaman, betul? Kita tak jumpa. Kita apa? Nanti cikgu akan terangkan lagi lebih jelas. Okey, cuma ini dari formatnya. Di sini ada faedah atas pinjaman. Okey, kalau kita perasan tadi, semasa kita buat akaun pengasingan untung rugi, okey, masa kita buat pengasingan akaun untung bersih, kita tambah dengan faedah atas ambilan, kita tolakkan dengan gaji atau bonus atau allowance, betul? Dan juga faedah atas modal. Dapat angka, kita pun buat pengagihan akaun semasa berkongsi. Okey, betul? Jadi kat sini bezanya ialah, kalau kita tengok kat sini ada faedah atas modal, ya sama. Ada gaji, ada allowance sama, betul? Faedah atas modal, gaji atau allowance sama, ya. Okey, lepas tu pengasingan untung atau rugi. Kalau untung, kita letak sini lah. Okey. Lepas tu faedah atau pinjaman. Dekat sini tadi tak ada. Kat akaun pengasingan ni tak ada. Okey. So, kita letak akaun pengasingan sini. Lepas tu faedah atas ambilan. Pun tadi dalam akaun pengasingan ada faedah atas ambilan. Tapi dalam akaun modal berkongsi, kita ada ambilan. Itu beza dia. Ada ambilan. Okey. So, ambilan tambah faedah atas ambilan, kita imbangkan antara debit dan juga kredit, dan kita akan dapat bagi hantar bawah. Okey. Dan kita akan imbangkan dengan bagi hantar bawah, dan bagi tersebut kita hantar pada bulan berikutnya sebagai bagi bawah. Okey. Kadang-kadang tu pelajar tanya juga, macam nak tahu dia betul salah, ya? Okey, secara logiknya kita tahu bagi bawah dia adalah akaun modal. Akaun modal adalah equity pemilik. Tentu dia akan berada di bahagian kredit. Okey. Kita tengok. Ini adalah kaedah modal berubah. Okey, saya hanya sentuh tentang akaun modal saja. Ada dua, satu kaedah modal tetap dan satu lagi kaedah modal berubah. Okey. Kita lihat kaedah saya nak pergi pada akaun semasa dahulu. Format akaun semasa. Okey. Jika dilihat kepada format akaun semasa, okey, kalau lihat tadi dalam akaun modal, kita ada perkataan yang sama dengan akaun pengasingan, kecuali iaitu faedah atas pinjaman dan juga ambilan. Jadi, kita telah gabungkan aset dan juga, kita lihat balik, gabungkan bank dengan aset. Okey. Itu akaun modal. Kaedah berubah. Sekarang kalau kita lihat kepada akaun semasa, okey, format akaun semasa, kita mulakan dengan baki BB. Okey. Bahagian kredit pun sama, faedah atas modal, gaji belum bayar, bonus belum bayar, faedah atas pinjaman belum bayar, akaun pengasingan untung rugi. Okey, sebenarnya dia sama saja dengan kaedah modal berubah. Okey, sama. Cuma tak ada aset
dengan bank saja ke atas dia. Maksudnya kita asing betul akaun semasa tersebut yang kita buat betul-betul asing. Mula-mula, okey, ini namanya kaedah tetap. Kaedah modal tetap. Mula-mula kita buat akaun modal, dah set akaun modal, baru kita buat akaun semasa. Okey. Jadi dia asing. Okay, itu nama dia kaedah modal tetap. Okay, mulakan bagi bibi. Okay, faedah atas modal. Bila sebut kaedah atas modal, okay, kita letak kat sini ya. Okay, sama lah cara kira tadi, sama gaji. Gaji untuk akaun semasa sebenarnya kita mencatatkan jumlah yang belum bayar sahaja. Maksudnya syarikat perkongsian dengan rakan-rakan kongsi ni, okay, mungkin ada rakan kongsi yang bekerja di syarikat perkongsian, maka ada gaji yang masih belum dibayar oleh syarikat. Okay, jadi hanya jumlah gaji yang belum bayar saja yang dimasukkan ke dalam akaun semasa berkongsi. Okay, seterusnya adalah bonus. Begitu juga dengan bonus. Jumlah yang belum bayar sahaja yang direkodkan dalam akaun semasa berkongsi. Yang ketiga adalah faedah atas pinjaman. Pun sama. Hanya jumlah yang belum bayar sahaja yang direkodkan dalam akaun semasa berkongsi. Okey? Okey, cuba tengok. Okey, seterusnya adalah akaun pengasingan untung rugi. Inilah yang jumlah yang kita dapat tadi semasa kita buat akaun pengasingan untung rugi. Okey, seterusnya di bahagian debit adalah ambilan. Okey, ambilan ni tak ada kan dalam akaun pengasingan. Dia dua yang tak ada ni. Ambilan dengan faedah atau pinjaman. Okey, yang lain semua ada dalam akaun pengasingan untung rugi. Cuma yang bezanya ialah di gaji, bonus, faedah atau pinjaman, kita rekodkan jumlah yang belum bayar sahaja. Okey, yang belum bayar sahaja. Okey, tadi saya sentuh bahagian debit adalah ambilan dan juga faedah atas ambilan. Tutupkan dengan baki hantar bawah dan buka pada bulan berikutnya dengan baki bawah. Okey, pelajar mesti tertanya macam mana nak kira faedah atau pinjaman. Okey, atas dah ada dah. Faedah atau pinjaman iaitu jumlah pinjaman darab dengan kadar faedah. Okey, biasanya kadar faedah ni kalau tiada dalam ikatan perjanjian, okey, rujuk kepada akta perkongsian iaitu berapa faedah dia? Yes, 8%. Ini pelajar semua kena tahu. Kalau tiada dalam ikatan perjanjian, maka gunakan akta perjanjian. Okey, akta perjanjian perkongsian. Yang darabkan tempoh pinjaman yang telah diberikan oleh ahli-ahli berkongsi. Okey. So, tutuplah dengan baki hantar bawah. Okey. Betul ke salah jawapan dia kat kredit? Ya, seperti yang saya kata tadi, kita nak buat ekuiti pemilik, okey, PKK dalam perkongsian ada dua, iaitu akaun modal perkongsi dan juga akaun semasa berkongsi. Dah tentulah ekuiti pemilik adalah di bahagian kredit. Okey. Tapi kalau jawapan dia bahagian debit, boleh ke berlaku? Okey, kalau jawapannya dia bahagian kredit, ya, boleh berlaku. Okey, maksudnya ialah apabila akaun semasa berada di bahagian kredit, maksudnya rakan-rakan kongsi ni masih ada lagi modal dalam perkongsian. Tetapi jika jawapan berada di bahagian debit, berarti syarikat mengalami kerugian dan rakan-rakan kongsi tiada lagi modal ataupun tiada apa lagi yang boleh dituntut dengan syarikat perkongsian. Okay, itu dia berkaitan dengan format akaun semasa untuk syarikat perkongsian. Okey, kita lihat pengiraan kongsi untung atau kongsi rugi. Okey, ada 3 cara, iaitu pembahagian kongsi untung atau kongsi rugi. Okey, yang pertama adalah pembahagian sama rata. Iaitu sama rata kalau ikutkan dalam akta perkongsian, yes, bahagi sama
rata. Kalau tidak, nyatakanlah ikatan perjanjian. Yang kedua, mengikut nisbah baki modal awal. Okey, contohlah ya. Mala ada 60,000, Munirah ada 40,000. Mala bagi modal 60,000, Munirah bagi modal 40,000. 6 nisbah 4. Sebab itulah bila kita kecilkan jadi 2 kali 2, 4, 2 kali 3, 6. 3 nisbah 2. Okey. Bila kita kira, jadi macam ni lah. Contoh ni soalannya, nanti pelajar baca soalan. Okey, jadi modal awal dia adalah 31,200 darab dengan 3 nisbah 5. Okey. Seterusnya, Munirah 31,200 darab dengan 2 nisbah 5. Okey. Seterusnya nisbah tetap. Nisbah tetap ni awal-awal lagi kita tetapkan berapa nisbah yang ditetapkan dalam ikatan perjanjian syarikat tersebut. Contohnya ni, Mala 2, Munirah 3. Jadi 2 nisbah 3. Jadi kita akan kira lah bergantung kepada jumlah keuntungan. Okey. Jadi itulah cara mengira pembahagian untung sama ada kita mengikut ikatan perjanjian, akta perjanjian, ataupun mengikut nisbah baki modal awal ataupun mengikut nisbah tetap. Okey. Baiklah, cikgu rasa itu adalah antara format yang penting dalam penilaian akaun perkongsian. Okey, so kita akan jumpa lagi dalam latihan perkongsian pada kelas akan datang. Okey, itu saja. Okey, Assalamualaikum dan selamat bertemu lagi dan belajar betul-betul. Okey, bye.